Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bagi kita meneruskan bacaan pengajian daripada ayatul Quran insya-Allah. Untuk hari ini kita akan menyambung daripada bacaan surah Al-Hijr ayat 32 hingga 51. Jadi bagi teman-teman yang nak ambil Al-Quran, nak buka, silakan ke halaman muka surat 264. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya terus kepada anda dengan jelas insya-Allah. Tapi sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang saya kasihi, yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Walaupun kita tahu dalam kehidupan ini pasti akan datang mihnah ataupun ujian daripada Allah. Allah berfirman dalam Quran yang berbunyi, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna fahum la yuftanun. Adakah mereka, iaitu manusia, menyangka mereka sudah cukup beriman sedangkan mereka belum lagi diuji. Jadi sebahagian apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah ujian. Ada orang yang diuji dengan kesakitan, ada orang yang diuji dengan kepayahan, kemiskinan,
kesibukan, dan ada juga yang diuji dengan pangkat, harta kekayaan, rupa yang cantik, dan pelbagai lagi bentuk-bentuk ujian. Semua ini adalah ujian. Kesihatan ataupun apa jua adalah ujian daripada Allah untuk menentukan sama ada kita akan terus kekal menjadi hamba Allah yang beriman ataupun sebaliknya. Jadi oleh itu, sebagai peringatan untuk diri saya daripada sahabat-sahabat semua, marilah kita berusaha saban hari untuk cuba mendekatkan, mentaqarrubkan diri kita kepada Allah, dan salah satu dari caranya ialah dengan kita mengamalkan bacaan Al-Quran. Jadi oleh itu, tidak dapat tidak, sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah, mestilah kita berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki bacaan kalam Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak ajak semua sahabat-sahabat, boleh tak bantu saya untuk kita share dahulu pelajaran ini. Semoga kita juga dapat bantu ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita dan kawan-kawan kita untuk sama-sama belajar bersama-sama, insya-Allah. Dan yang kedua, boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran? Baik ya, terima kasih yang tolong share, terima kasih yang komen, dan insya-Allah sebentar lagi ada poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan. Saya harapkan ada di kalangan teman-teman yang tidak keberatan untuk menulis poin-poin yang penting, bukan sekadar untuk kita nak bantu kawan-kawan kita, tapi yang lebih utama, kita nak bantu diri kita sendiri untuk lebih menguatkan ingatan tentang pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari. Baik, dah bersedia ke belum ni? Kita tenang dulu, tarik nafas, senyum dulu. Semestinya senyuman anda yang manis itu jangan dibazirkan. Berilah senyuman. Walaupun saya tak nampak, tapi insya-Allah malaikat sedang mencatat senyuman anda itu, kerana senyuman juga merupakan sedekah. Baik sahabat-sahabat, untuk berkati majlis ilmu kita untuk kali ini, saya nak mengajak semua yang ada bersama-sama ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan mulakan bacaan ayat suci Al-Quran kita bersama-sama. Diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia. Jadi oleh itu, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Baik, saya tak nampak tu apa tulis tu, apa requestnya tu apa. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum itu kita mulakan dengan berselawat atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, jom kita mulakan bacaan daripada isti'azah. Sebelum kita mulakan bacaan, pastikan lafaz hamzahnya itu di pangkal kerongkong A dan ain di pertengahan kerongkong dengan baris dhammah 2 harakat dan zal di hujung lidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi di sini sahabat-sahabat pastikan lafaz jalalah walaupun dilihat fathah tapi dibaca 2 di sini ya. Billahi minasy syaitan. Di sini juga 2 harakat. Sama-sama kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia jagalah harakat dia tu. Dia macam kita bagi salam lah kan. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salam, la tu 2 harakat. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum tu dia harakat dia tak betul. Kalau kita baca Assalamualaikum, itu tak betul. Apatah lagi kalau Assalam pun tak jelas. Kita dengar bunyi kum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu bukan bagi salam namanya itu.
Nak bagi salam, bagi betul-betul. Kerana ini merupakan lafaz yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bacaan Al-Quran, apatah lagi. Kenalah kita hati-hati yang mana harakat satu, yang mana dua harakat. Dia tak boleh baca Al-Quran macam baca surat khabar. Dia hati-hati, ada rule dan undang-undangnya. Baik teman-teman, kalau dah bersedia semua, jom kita lihat ayat yang pertama hari ini. Ayat ke-32 dari surah Al-Hijr. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Qala ya iblis. Di sini ada pantulan. Khakhala surah. Bukan iblis. Jangan baca iblis. Tak betul. Kerana sin itu ada baris yang tersendiri. Iblis saja. Lam itu baris kasrah. Ada huruf mad dibacakan dengan dua harakat. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Baru berhenti di situ. Ma bukan ma, beza. Laka bukan laka, beza. La dengan la, ka dengan ka. Itu sebutan makhraj itu pastikan betul. Sebutan huruf hijaiyah itu projectionnya itu ke depan, bukan dingangakan mulut luas itu. Sekali lagi kita dengarkan, tarik nafas, diharapkan kita dapat baca bersama-sama ayat ini. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tak nak tunduk hormat ataupun mengiktiraf Nabi Adam sebagai khalifah Allah? Maka katanya, qala lam. Di sini izhar syafawi, jangan panjang, sempurnakan lam itu. Jangan qala lam, tak betul. Dia kena qala lam, sempurna lam terus masuk akul. Di sini idgham bila gunnah, nun mati bertemu lam. Di dalam Al-Quran Dasam Usmani bagi hukum idgham bila gunnah, nunnya tidak diberikan tanda mati, bacanya masuk tanpa dengung. Daripada akun jadi akul, terus masuk qala lam akul la asjuda li basharin. Maafkan, li asjuda, maafkan saya silap baris tadi. Qala lam akul li asjuda li basharin. Di sini ra-nya tanwin di bawah, ron, rin, run, rin. Jelaskan saja kerana di sini hukum izhar halqi. Baik, ada dua cara untuk kita mengenal hukum izhar halqi. Pertamanya kita melihat nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa. Di sini dia bertemu dengan huruf kha. Kha makhrajnya di hujung. Setiap huruf yang makhrajnya di kerongkong ini jadi hukum izhar halqi. Salah satunya huruf kha di sini. Satu, yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan kita melihat baris tanwin. Baris tanwinnya kalau di atas dan di bawah, dianya selari. Berbeza dengan hukum idgham bi gunnah seperti ini, dianya tidak selari. Atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Manakala izhar sama. Nampak tak perbezaan ketiga-tiga baris tanwin ini? Ini tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Tanwin bertemu kha, izhar halqi. Maka di sini jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Li basharin. Terus begitu, jangan panjang, terus masuk. Khalaqtahu. Kha di hujung kerongkong. Jadi dua perkara tersebut cara untuk kita mengenal pasti hukum itu. Dalam khususnya izhar halqi. Sahabat-sahabat, dapat tak apa yang saya cuba nak sampaikan ini? Kalau dapat, boleh tak saya dapatkan komen alhamdulillah. Saya yang lebih utama, sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Itu yang paling kita, itu our main objective. Kalau sahabat-sahabat boleh faham, boleh dapat apa poin yang saya nak cuba sampaikan ini, itu sudah cukup mengembirakan saya. Alhamdulillah. Li basharin khalaqtahu. Khalaq. Di sini ada lantunan khakhalah. Mesti berikan lantunan. Namanya khakhalah sughra. Qaf dan ta dibulatkan. Khalaqtahu. Jangan pepeskan mulut jadi khalaqa. Laqa. Tak betul. Laqa begitu ya. Khalaqtahu. Dua harakat. Ikhfa hakiki dua harakat. Salsalim.
Baik, di sini hukum idgham bi gunnah. Asalnya salsalin, datang mim masuk terus berserta dengung. Salsalim min, lim, dengung harakat baru masuk min, dan masuk saja min di sini hukum izhar halqi. Nun mati bertemu ha. Ha makhrajnya di tengah. Saya bagi tahu tadi, ke semua huruf yang lahir daripada makhraj kerongkong ini ada 6 kesemuanya, maka ianya dijelaskan saja. Min ha, bukan ha. Ha pedas. Hamaim. Di sini sekali lagi idgham bi gunnah masuk beserta dengung 2 harakat baru masuk. Masnun, dan diwaqafkan dengan ma'aril li sukun sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Dapat? Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Macam mana so far? Okey ke okey? Cuba sekali lagi kita bacakan bersama-sama daripada awal ayat 32 hingga 33. Tarik nafas. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana, kita masih lagi di awal pelajaran kita untuk hari ini. Diharapkan teman-teman dapat belajar sesuatu yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, ahlan wa sahlan ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Diharapkan teman-teman dapat belajar sesuatu. Jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa saya merayu dan memohon teman-teman untuk menekan button share untuk kita kongsikan manfaat pelajaran kita kepada kawan-kawan dan ahli keluarga kita yang lain. Teruskan ayat yang seterusnya. Qala fakh, di hujung kerongkong kha, fakhruj, dan di sini dia berikan lantunan jim merupakan huruf qalqalah. Selain daripada huruf qaf, ada 5 kesemuanya, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Sekali lagi, cuba sebut bersama-sama saya. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kelima-lima huruf ini diberikan lantunan. Ruj, fakhruj minha, min idhar halqi, ha dipangkal kerongkong 2 harakat. Fa in, di sini wajibul gunnah, wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Fa innaka rajim. Jadi disebabkan ingkaran tersebut, dia merendah-rendahkan penciptaan Allah, iaitu Nabi Adam sebagai makhluk yang akan dijadikan khalifah di muka bumi ini, maka dia dihumban keluar. Qala fakhruj, maka Allah mengarahkan supaya iblis dikeluarkan daripada syurga kerana dia tergolong di kalangan mereka yang direjam. Kita dengarkan ayat ini. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kemudian wa in, 2 harakat di sini. Ramai yang silap dia baca wa inna alaika, wa inna alaika. Itu tak betul. Di sini kena 2 harakat. Wa inna alaikal, kaf baris atas naik terus di atas lam yang bersabdu ini. Wa inna alaikal la'nata, la' di tengah kerongkong, la'nata ila yaumiddin, maka syaitan dilaknat Allah. Sehingga bila? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi inilah musuh kita yang nyata. Tapi ada permohonannya. Permohonannya apa? Qala rabbi fa'an, 2 harakat ikhfa hakiki di sini. Fa'anzirni, 4 atau 5 harakat.
ila yaumi yub'atsun. Tapi dia minta Allah tangguhkan dulu, bagi peluang kat dia sampai hari diutuskan, maksudnya hari pembangkitan. Kerana apa? Dia nak cuba menyesatkan kita, anak cucu Nabi Adam. Ini tu janji dia, janji syaitan. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Yub di sini khakhalah surah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Qala fa innaka minal munzarin. Qala fa dua harakat wajibul ghunnah. Fa innaka minal munzarin ila yaumil waq. Ada lantunan di sini. Ila yaumil waqtil ma'lum. Di pertengahan kerongkong. Ma'lum. Kemudian jangan terus lagi. Tarik nafas dulu. Tenang-tenang. Saya nak tanya, terlalu laju ke apakah? Sebab ayatnya agak banyak. Sebab apa? Ayatnya pendek-pendek. Sebab itu ayat, kalau sahabat-sahabat lihat hari ini, kita baca surah Al-Hijr ayat 32 sampai 51. Hampir 30 ayat. Tapi ayatnya pendek-pendek saja. Ayatnya pendek-pendek sahaja. Jadi mungkin bagi mereka yang ada masalah pernafasan itu tidak terjejah sangatlah diharapkan. Sahabat-sahabat, siapa nak minum air dulu. Cakap lama-lama tak berhenti pun nanti mengah juga. Kesian kat saya. Bismillah. Tapi so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Boleh faham ke? Boleh faham. Minta berikan komen sedikit di ruangan bawah. Kalau sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan perasaan kasih dan seronok mengaji Al-Quran ini. Jangan rasa sesekali rasa bosan. Kadang-kadang biasalah, sebab benda ini, perasaan dan ini dia datang bersama dengan rasa keimanan. Kadang bila syaitan itu dia cuba nak menggoda kita, dia buat bagi satu perasaan bila buat ibadah ni rasa tak ada kemanisannya. Semayang tak ada rasa manis, baca Quran tak ada rasa manis. Tapi kalau tengok drama, tengok apa-apalah ya, yang melekakan itu, walaupun berjam-jam terasa sekejap. Tapi bila buat ibadah, walaupun sekejap terasa lama. Itulah bisikan syaitan. Kita tak nampak syaitan ini, tetapi kita kena kenal pasti. Dan Allah maklumkan kepada kita di dalam Al-Quran dengan jelas. Sesungguhnya syaitan itu lakum aduwwum mubin. Bagi kita, bagi manusia, mereka itu merupakan satu musuh yang jelas, yang nyata. Jangan kita tak kenal musuh kita. Musuh nombor wahid, musuh nombor satu manusia, tidak lain dan tidak bukan, ialah syaitan yang direjam dan kuncu-kuncunya yang datang dalam bentuk manusia, minal jinnati wan nas. Ada juga kadang-kadang itu yang membisikkan itu daripada mereka-mereka yang terpedaya dengan hasutan syaitan. Di kalangan mereka ialah jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi hati-hatilah kita ya, insya-Allah sahabat-sahabat. Masih bersemangat semuanya untuk kita teruskan. Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up. Dan yang baru bersama dengan kita, insya-Allah, jangan lupa untuk membantu saya menekan button share. Kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Qala rabbi bima, bukan bima, jangan ngaluan nanti lalat terbang ngong-ngong masuk mulut. Di mana makhraj huruf qaf? Makhraj huruf qaf di pangkal lidah. Tolong tulis. Qala rabbi bima ghain makhrajnya di mana? Ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Awaitani, dua harakat. La uzayyinan. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai tertukar huruf, jangan sampai tertukar baris. Tengok betul-betul. Baca Al-Quran ini kena jelas. Siapa yang mata itu kurang jelas, mata rasa kabur-kabur, boleh amalkan selawat. Selawat 3 kali, hembus di tangan, sapu di muka. Berdoalah dalam hati, semoga Allah memberikan penerangan ataupun pandangan yang terang kepada kita. Supaya bila baca Al-Quran ni biasalah dia hurufnya berdekat-dekat. Jadi dia bercampur-campur. Kadang-kadang tengok sekejap dah nampak berbulu lah, dah nampak jadi 2 huruf lah.
Biasa itu biasa berlaku, khususnya kalau kita cuba nak membaca dalam masa yang panjang. Dia nampaknya itu kabur pandangan itu. Jadi sahabat-sahabat berdoalah supaya diberikan mata yang jelas, pandangan yang jelas, ya, supaya tidak keliru sewaktu kita membaca Al-Quran. La uzay, tekankan ya itu bersabdu. La uzayyinan, di sini didengungkan 2 harakat. La uzayyinanna lahum, nanna lahum, hum bukan hum. Beza ha pada dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi lahum sempurna saja, mim mati jangan panjang terus masuk. Fil ra di sini dibaca tebal. Jangan baca ar, nipis, itu tersalah. Fil ardi, dad makhrajnya di tepi lidah. Fil ardi wala ughwiyannahum, la ughwiyannahum. Masuk saja hum, jangan panjang terus masuk. Ajma'in. Dan diwakafkan dengan ma'ari li sukun. Di sini sekurang-kurangnya 2 harakat. Tapi di hujung baru masuk nun. Ajma'in. Jangan masuk awal jadi ajma'in. Itu tak betul juga. Jom tarik nafas, kita bacakan dahulu ayat ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Baru waqaf di situ. Okey, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, mohon bantuan daripada teman-teman. Ni saya merayu ni sungguh-sungguh ni, bukan lawak-lawak ni. Tolong share. Tolong share insya-Allah supaya kita menjadi mata rantai penyambung risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan risalah Islam ini insya-Allah. Dan salah satunya sudah tentulah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jom share dahulu insya-Allah. Yang belum lagi share ataupun sahabat-sahabat nak tag pasangan anda, anak-anak anda supaya dapat belajar bersama-sama dengan kita. Ataupun jika anda ada kawan-kawan muallaf juga boleh tag mereka insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Illa ibadaka min, masuk saja min, jangan panjang, terus masuk. Humul min bari dhammah naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamar ya. Minhumul mukhlasin, sin, sad baris kasrah bunyi si. Jangan baca mukhlasin, mukhlasin jadi huruf sin. Di sini huruf sad, mukhlasin. Kita dengarkan, tarik nafas, bacakan bersama-sama saya ayat ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kemudian qala hadza, ha di pangkal kerongkong, za di hujung lidah. Siratun, di sini hukum izhar halqi. Tanwin yang ditulis macam 69, nampak tak? 1 2 3. Sahabat-sahabat perhatikan huruf yang datang selepasnya. Tanwin datang ain, tanwin datang hamzah, tanwin datang hamzah. Ain dan hamzah makhrajnya di kerongkong, di bawah ni, di pangkal ni. Jadi semua huruf yang di pangkal ini hukumnya izhar halqi. Siratun alayya mustaqim. Itu. Kita dengarkan ayatnya. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Alayya, ya itu bersabdu, tekankan ya. Baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Inna ibadi, dua harakat wajibul ghunnah. Inna ibadi, dua harakat. Laisa laka alaihim, laisa laka alaihim sultanun. Masing-masing di alaihim idhar syafawi, sultanun izhar halqi, jangan panjang kedua-duanya. Illa manit, nun baris kasrah naik terus di atas ta yang bersabdu. Illa manit taba'aka minal ghawin. Jadi kalau nak terus masuk begini, mata kita kena bergerak dulu.
Illa, mulut sebut illa, mata dah nampak dah mim baris fathah, nun baris kasrah. Jadi jangan tunggu lagi situ. Tengok di bawah dia nak masuk ke mana. Dia nak masuk ke hamzah wasal, datang ta yang bersabdu. Jadi dia terus naik di atas ta. Illa manittaba'aka minal, dan nun ini terus naik di atas lam, alif lam qamariyah. Ghawin. Kita dengarkan dahulu ayat ini, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Baru berhenti. Baik, insya-Allah sebentar lagi bagi teman-teman yang mungkin ada masalah, Ustaz, saya ni masih lagi keliru, Ustaz. Yang mana huruf sa, yang mana sa, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana ka. Jadi jangan bimbang, jangan risau. Jika sahabat-sahabat masih lagi keliru tentang huruf-huruf hijaiyah, ataupun masih lagi tak menguasai, Ustaz, yang mana nak baca izhar, yang mana nak baca idgham, yang mana nak baca ikhfa, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dengan kami berikan buku asas dan tajwid serta rakaman buku tersebut. Dan saya ada berita gembira untuk disampaikan. Jika teman-teman ingin meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk dibantu pasangan anda ataupun anak-anak anda, jangan ke mana-mana, insya-Allah. Sebentar lagi saya kongsikan. Kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya ini. Wa dua harakat di sini. Jangan baca wa inna jahannama la mau'iduhum. Itu tak betul. Kerana setiap kali sahabat-sahabat jumpa nun ataupun mim yang bertanda syaddah, bertanda sabdu, jangan lupa dengungkan dua harakat. Bacaannya wa inna jahannama la mau'iduhum. Idhar syafawi. Ini jangan panjang. Yang panjangnya di mana? Di nun sabdu kedua-dua ini. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Aj ada lantunan khokholah di sini. Kita dengarkan ayatnya. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Barulah masuk ayat yang seterusnya. Kita lihat ayat ke-44. InsyaAllah hari ini kita nak baca sampai ayat 55 saja. Diharapkan teman-teman masih lagi bersemangat untuk kita meneruskan pelajaran ini. Masih bersemangat ke? Kalau masih bersemangat, jangan lupa belanjalah saya. Thumbs up. Takkan tak boleh. Kita santai-santai lah. Kalau saya tersilap bahasa, terkasar tutur kata, saya mohon maaf ya. Sebagai manusia biasa, kadang tak terlari daripada tak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Tetapi yang lebih utama, kasih sayang kita kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada Al-Quran ini mestilah sentiasa kita perkuatkan. Kerana iman manusia itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dia tak macam iman para malaikat mendatar sahaja. Di hari mereka diciptakan sehinggalah akhirnya iman mereka kepada Allah itu tidak pernah berubah. Tetapi berbanding dengan iman para Rasul yang senantiasa meningkat saja. Kita manusia biasa ini ada harinya iman kita tinggi, kita rasa. Ada kita rasa kita jauh daripada Allah. Jadi oleh itu, kita perlu kepada kelas-kelas pengajian sebegini untuk mengingatkan kembali. Kita perlu kepada tazkirah. Apa maksud tazkirah dalam bahasa Melayu? Peringatan. Kita perlu kepada orang yang memperingatkan kita. Kadang bukan kita tak tahu benda itu betul dan salah, tapi mesti ada orang yang memperingatkan kita. Jadi kawan-kawan kita inilah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang selalu bersama dengan kita inilah, yang saling mengingati antara satu sama lain. InsyaAllah ya, marilah kita memperingati satu sama lain dengan mengajak ramai-ramai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengajian Al-Quran. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share, mohon untuk menekan button share ya, insyaAllah. Baik, kita lihat ayat ini. Laha sab ada lantunan. Sab'atu di pertengahan kerongkong. Sab'atu abwa, ada dua kali khokholah di sini. Sab dan ab. Abwabil, di sini idgham bila gunnah. Dari asalnya abwabin, ba tanwin di bawah bunyi bin. Tapi datang lam jadi abwabil. Abwabil, masuk tanpa dengung.
likulli babim. Di sini pula masuk beserta dengung. Kalau ini masuk tanpa dengung, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ada dua saja. Minta sahabat tolong tulis. Huruf dia apa dia? Lam dan ra. Lam dan ra. Abwabil likulli babim. Idgham bila gunnah pula ada 4 huruf. Ya, waw, mim dan nun. Kalau ada nun mati atau tanwin, bertemu ya, waw, mim ataupun nun, kena masuk beserta dengung. Kalau sahabat-sahabat nak belajar lebih lagi detail tentang idgham bila gunnah, idgham bi gunnah dan banyak lagi hukum-hukum yang lain, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asas dan tajwid yang akan kami berikan insya-Allah ya. Abwabil likulli babim. 2 harakat. Minhum, masing-masing jangan dipanjangkan. Izhar halqi, izhar syafawi. Minhum juz'um. Di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Maqsum. Maq ada lantunan di situ qalqalah surah. Maqsum. Jom kita bacakan dulu insya-Allah ayat ini. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Boleh? Sekali lagi tarik nafas. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Kemudian innal muttaqi 2 harakat. 2 harakat wajibul gunnah. Nal naik terus di atas lam yang bersabdu. Nal muttaqi 2 harakat. Nafi jannatin wa uyun. 2 harakat wajibul gunnah. Na huruf mat ini 2 harakat. Tiu masuk beserta dengung 2 harakat. Wa uyun. Jom kita dengarkan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Bagi mereka yang bertakwa itu, Allah janji apa? Mereka berada dalam syurga-syurga yang ada anak-anak sungai mengalir. Dan mereka dijemput dengan penuh hormat. Udkhuluha bisalamin aminin. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Nanti kalau kita berpeluang untuk masuk ke syurga, kita ni dijemput Allahu Rabbi. Tak dapat digambarkan. Ini apa yang Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran tentang bayangan syurga ini. Bukanlah sebenar keseluruhan yang bakal diterima. Kerana sudah pastilah yang sebenarnya adalah lebih lagi daripada apa yang dapat kita cuba bayangkan. Di sini hamzah wasal kita jumpa. Kita bicara tajwid sekejap. Di sini hamzah wasal, bila datang huruf dal, bukan huruf lam, maka dia automatik tak dibaca dengan baris fathah. Tolong tulisnya, poin ni penting ni saya nak bagi tahu. Ramai orang tak tahu nak baca ni. Nak baca adkhulu ke, idkhulu ke, udkhulu ke. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong tulis apa yang saya nak bagi tahu ini. Poin yang penting. Sahabat-sahabat, poin yang penting. Pengerahnya, tapi sebelum saya cerita ada pengerahnya. Pengerahnya apa? Tekan button share. Tekan button share, itu pengerah dia. Baik, sahabat-sahabat tolong tulis, benda ni penting. Kalau jumpa hamzah wasal di awal kalimah, di awal ayat, di awal kalimah, di awal ayat, di sini hamzah wasal, ini huruf alif yang ada kepala sad ni dia panggil hamzah wasal. Datang selepasnya huruf lam, maka dibaca baris atas. Di sini selepasnya bukan huruf lam tapi huruf dal. Baik, kalaulah huruf yang kedua bukan huruf dal, lihat pada huruf yang ketiga. Huruf ketiganya berbaris dhammah, maka jika huruf ketiga berbaris dhammah, maka dia turut dibaca dengan dhammah, dibaca udkhulu. Tetapi jika huruf yang ketiganya berbaris fathah atau kasrah, maka dia dibacakan dengan baris kasrah. Contohnya kalau nanti kalau kita jumpa, saya bagi tahu. Di sini kita jumpa contoh yang dibacakan dengan baris dhammah. Kita baca udkhuluha. Di sini ada lantunan qalqalah surah. Jangan lupa berikan lantunan huruf dal.
Kha di hujung kerongkong. Udkhuluha di pangkal kerongkong. Bisalamin idhar halqi, jangan panjang, terus masuk. Aminin. Baik, kita bacakan bersama-sama. Udkhuluha bisalamin aminin. Subhanallah. Teruja kita bila membaca tentang ayat-ayat sana sebelum dan di dalam syurga ini, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, jangan ada cita-cita yang tertinggi dalam diri kita melainkan untuk menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bercita-cita nak jadi senang lenang di dunia ini, tetapi jangan cita-cita kita itu lebih tinggi daripada cita-cita untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat dikurniakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak mahu dia, anaknya, pasangannya, mak ayahnya, adik-beradiknya masuk syurga? Kalau boleh semua daripada kita nak kan. Jadi kalau kita nak, kena jaga betul-betul diri kita dan ahli keluarga kita ini untuk sama-sama kita berusaha untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan mak ayah kita boleh masuk ke syurga, kita tak boleh masuk ke syurga, tak dapat berjumpa dengan mereka. Begitu juga anak-anak kita, nanti jangan anak-anak kita dapat masuk ke syurga, kita tak dapat masuk ke syurga. Bagaimana nanti? Jadi kalau boleh biarlah kita jaga diri dan ahli keluarga kita ini. Qu anfusakum wa ahlikum daripada bakaran api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Jadi kita jagalah bersama-sama diri kita dan ahli keluarga kita ini. Jagalah, masing-masing ingat memperingati. Saling mendoakan yang terbaik supaya sama-sama kita dapat menjadi dan mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita aminlah. Saya mendoakan semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang bersama dengan saya ini diberikan syurga oleh Allah dengan asbab cinta dan kasih kita yang terlalu mendalam kepada Allah dan Rasul dan juga kepada kalam Allah ini. Tak terungkap kita dengan kata-kata untuk menggambarkan betapa dalamnya kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada Rasul. Siapa yang tidak merindui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita, menjadi imam, menjadi panduan hidup kita. Walaupun kita tidak pernah bertentang mata dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah lalu meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Tetapi kasih kita kepada baginda Rasul walaupun tidak pernah bertentang mata itu, sampaikan Nabi menyatakan yang mafhumnya nanti di akhir zaman akan ada manusia yang lebih kasih dan sayang kepada aku daripada sedangkan mereka tidak pernah berjumpa denganku. Jadi diharapkan kitalah yang dimasukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, kita teruskan ayat seterusnya. Wa naza'na ma fi sudurihim. Di sini idgham mislan saghir dua harakat. Min idhar halqi, ghillin idhar halqi, ikhwanan idhar halqi, ala sururim. Di sini masuk beserta dengan dua harakat. Mutaqabilin. Perhatikan di sini tanwin yang selari, tanwin di bawah selari idhar halqi, tanwin di atas selari idhar halqi, tanwin yang tidak selari idgham bi gunnah. Tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Kemudian لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا nasabu. Masuk beserta dengan dua harakat. Nasabu wa ma hum. Di sini idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim, dengungkan dua harakat. Minha bimukhrajin. Baik, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
situ. So far macam mana? Okey ke tak okey ni? Saya duk pompang ni cakap ni sahabat-sahabat. Boleh ikut ke tidak ni? Boleh belajar sesuatu ke tidak? Kalau boleh tak berikan komen sedikit di ruangan bawah sahabat-sahabat. Macam mana? Kalau boleh ikut ke, penyampaian saya terlalu laju, terlalu perlahan. Maafkan hari ini saya ada selit-selitkan sedikitlah tentang peringatan kita untuk tidak melupai bahawa menanamkan rasa kasih dan sayang dan cita-cita yang tertinggi untuk menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai tolok tandingnya. Segala apa yang di dunia ini nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di syurga, itu tidak ada tolak bandingnya. Walaupun di dunia ini kita dilahirkan sebagai seorang raja, sebagai seorang sultan, layanan keistimewaan yang diterima oleh ahli syurga itu lebih daripada layanan yang diterima oleh raja dan sultan di dunia ini. Sahabat-sahabat. Jadi jangan rasa sedih walau apapun latar belakang kita, orang kata apa, siapapun diri kita, jangan bersedih. Kerana semua kita adalah sama di mata Allah. Semua kita, lelaki baik, perempuan baik, muda baik, tua baik, miskin baik, kaya baik, sihat baik, sakit baik, kita di mata Allah sama semua. Jangan berasa sedih dengan siapapun kita. Ya. Nabi bersabdu, tekankan, Nabi ibadi. Ni dengar betul-betul. Allah bagi tahu kepada baginda Rasulullah SAW, sampaikan benda ini kepada hamba-hambaku. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku, yakni Allah, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan bersedih jika kita, sejarah hidup kita itu teruk, jika kita ada dosa, sebab semua orang melakukan dosa. Sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat. Khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Walaupun dulu kita pernah minum arak, dulu kita pernah berzina, dulu kita pernah melanggar arahan Allah, kita pernah menyentuhkan air mata ibu kita. Mohon ampun kepada sesama manusia dan teruslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu sifatnya Maha Pengampun. Allah itu sifatnya pengampun dan suka kepada hamba-Nya yang selalu meminta-minta keampunan. Selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayat ini sahabat-sahabat. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Subhanallah. Sekali lagi sahabat-sahabat, tarik nafas. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tetapi juga sampaikan tentang apa? Wa anna azabi huwal azabul alim. Selain daripada bagi tahu tentang Allah ini Maha Pengampun, bagi tahu juga bahawa sesungguhnya azabku merupakan azab yang terpedih. Bukan sahaja azab yang pedih, tapi yang paling pedih. Alim. Jangan tertukar hamzah dengan ain. Di sini alim, bukan alim. Jangan baca ain, baca dengan hamzah. Manakala di sini huruf ain jangan tertukar dengan hamzah. Huwal aza, jangan baca huwal aza. Beza. Dengarkan sekali lagi. Wa anna azabi huwal azabul alim. Kemudian ini nak masuk cerita lain. Wa nabbihum ikhfa hakiki di sini dua harakat. Dhaifi Ibrahim. Di situ ada lantunan khakhalah. Wa nabbihum dua harakat. Dot makhrajnya di tepi lidah. Dhaifi Ibrahim. Sampaikan kepada mereka tentang kisah tetamu Nabi Ibrahim. Ini cerita lain. Ini masuk cerita lain. Nanti itu sambungannya. Kita dengarkan dahulu ayat. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Kalau tadi kita dah baca satu persatu ayatnya, sekarangnya masa untuk apa? Masa untuk saya mengajak semua kita baca sama-sama daripada awal ayat 32 dan hinggalah ayat 51 surah Al-Hijr. Diharapkan sahabat-sahabat bersedia untuk kita mempraktiskan apa yang kita baru saja belajar tadi. Tapi sebelum itu, silakan siapa nak minum air ya. Bismillah. Baik, tenangkan fikiran, tarik nafas, lepaskan. Sebelum kita mulakan bacaan, boleh tak sekali lagi bantu saya untuk menekan button share, insya-Allah ya. Semoga manfaat ini terus juga sampai kepada kawan-kawan dan ahli keluarga kita yang lain. Dan boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan setelah habis kita baca ini, saya akan kongsikan pada mereka-mereka yang tercari-cari satu jalan, satu kaedah yang mudah untuk belajar mengaji Al-Quran daripada asas, sama ada untuk diri sendiri ataupun nak hadiahkan kepada pasangan ataupun anak-anak anda. Kita nak bantu anak-anak kita, pasangan kita belajar mengaji. Jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir bacaan. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami memberikan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut, insya-Allah. Kita baca dahulu dengan bersama-sama. Jom tarik nafas. Lepaskan. Okey. Semua dah bersedia? Kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوة
أكوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Sadaqallahu azim. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga perkongsian saya untuk kali ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika anda nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, insya-Allah jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center, kerana kita bawakan setiap hari secara langsung terus kepada anda jam 7 pagi, 3 petang serta 10 malam. Jadi waktu-waktu yang saya bagi tahu tu kita boleh savekan dalam telefon kita supaya tidak terlupa untuk sama-sama kita belajar mengaji, insya-Allah, sehinggalah hari yang terakhir kita menjamkan mata ini. Doakan saya diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk saya berterusan melakukan perkongsian ini dengan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan teman-teman yang nak belajar ilmu Al-Quran ini dengan lebih mendalam, sama ada mereka nak belajar sendiri ataupun nak dihadiahkan kepada pasangan anda, kepada anak-anak anda, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid daripada kami, serta rakaman buku tersebut kita akan berikan kepada anda. Ya, ada sebuah buku yang menggunakan satu kaedah yang sangat mudah yang telah kita rakamkan setiap muka surat bukunya. Nama kaedah ini namanya Al-Barqi, diambil daripada singkatan ataupun sempena nama dengan binatang tunggangan Nabi Buraq, yang mana pantas dan cepat pergerakannya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, di dalam buku ini dia memperkenalkan kepada kita satu kaedah yang senang. Kita akan belajar pelajaran yang pertama bukan alif bata, bukan a bata, tetapi merupakan rangkuman daripada 4 huruf yang dijadikan dalam satu kata yang mudah diingat. Kata kuncinya yang pertama, nama saya, kata Jawa. Yang ketiga, kata Roha. Dan yang keempat adalah Ba. Daripada kunci itulah sahabat-sahabat akan belajar baris bawah, baris depan, tanda mati, tanda sabdu. Kemudian barulah nanti selesai, baru masuk ke huruf-huruf yang mungkin agak sukar bagi kita orang Melayu, seperti huruf Ain, huruf Dad, huruf Qaf, huruf Ghain dan sebagainya. Jadi selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak mendapatkan buku ini serta rakamannya kena tonton untuk mengetahui dengan lebih mendalam bagaimanakah pendekatan yang digunakan. Baik, selain daripada mengikuti live yang saya bawakan setiap hari ini, saya nak mengajak sahabat-sahabat pecinta Al-Quran untuk bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan yang lain dengan menjadi ahli cepat Quran, bagi mendapatkan keistimewaan yang kami sediakan khusus untuk ahli cepat Quran. Antaranya, kita akan berikan 2 buah buku serta rakamannya, dan kita berikan juga e-book nota ringkasan tajwid sebagai bonus, dan kita berikan bonus yang lain seperti rakaman bacaan Al-Quran. Keseluruhannya, rakaman Al-Quran dan rakaman daripada bacaan buku asas dan tajwid ini, sahabat-sahabat yang menjadi ahli akan mendapat lebih daripada 800 video pelajaran. Ya. Bukan 8 video, bukan 800 video, tetapi bukan 80, tapi 800 video pelajaran yang akan diberikan kepada anda. Dan istimewanya, mereka yang menjadi ahli akan mendapat slot konsultasi eksklusif bersama-sama dengan kami. Jika ada sebarang persoalan dan pertanyaan, boleh set appointment. Tapi kena set appointment dululah ya. Set temu janji untuk kita tentukan masa yang sesuai bagi anda dan bagi pihak kami untuk kita buat video call jika ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan. Jadi, jangan lepaskan peluang walau di mana sahaja anda berada. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk kita belajar mengaji Al-Quran. Sama ada anda sekarang ini berada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura ataupun Indonesia, ataupun di mana saja teman-teman berada, asalkan anda boleh bertutur dalam bahasa Melayu, insya-Allah sahabat-sahabat boleh bersama-sama dengan kami menjadi ahli cepat Quran untuk sama-sama kita belajar untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita bersama-sama.
Saya tidak memaksa sesiapa untuk bersama-sama kami dalam perjalanan ini. Kita betul-betul kita hanya terbuka dan open kepada mereka yang berhajat saja. Mereka yang betul-betul nak belajar daripada asas. Ustaz, saya betul-betul Ustaz ikhlas nak belajar daripada asas. Kami alu-alukan orang yang begini. Betul-betul nak belajar ikhlas, nak belajar daripada asas, ataupun nak memahirkan diri dalam ilmu tajwid, ataupun nak dihadiahkan kepada pasangan, kepada anak-anak. Kadang biasalah kita nak mengajar anak, nak mengajar pasangan ni susah. Dia tak sama mengikut pengalaman saya dan mana guru-guru Al-Quran pun. Kita nak mengajar orang luar itu lebih mudah daripada kita mengajar ahli keluarga kita. Kadang biasalah kerana apa? Kerana perhubungan itu. Kadang keterbatasan kita nak menegur lebih dan sebagainya itu, dia punya uslub dan caranya agak berbeza. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, kalau ada yang berhajat, marilah bersama-sama dengan kami dengan mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Jangan bimbang tentang komitmen, tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Dan berita gembiranya yang saya nak sampaikan di sini, sepanjang tempoh PKP ini, kami telah turunkan yuran keahlian hanya kepada sekali seumur hidup serendah RM250 sekali sahaja. Tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Jangan lepaskan peluang ini sahabat-sahabat. Tetapi suka saya buat disclaimer di sini dengan jelas bahawa nilai RM250 yuran keahlian itu sama sekali bukanlah nilai ilmu yang kita sampaikan. Kerana ilmu ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layaknya kita meletakkan harga pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita meletakkan harga yuran keahlian itu hanyalah sebagai untuk saya mengajak sahabat-sahabat hanya bersama-sama dengan kami menampung sebahagian kecil sahaja daripada kos-kos yang kita tanggung, antaranya kos terbitan buku, kos cetakan buku. Kenapa saya cakap begini? Kerana ada orang, saya pun tak faham, kerana orang yang bercakap itu pun juga merupakan guru Al-Quran. Saya tak faham kenapa. Kerana kita kena fahamlah ya, kita nak terbit buku menelan belanja puluhan ribu, kita nak cetak buku juga begitu, kita nak post buku, kita nak sewa studio, kita nak beli peralatan rakaman, kamera, komputer dan peralatan lampu, macam-macam lah. Bil elektrik, bil unify, macam-macam, semua itu memerlukan kos. Jadi kenapa dihentamnya pihak kita? Saya pun tak faham. Walaupun bagaimanapun, kita doakan yang terbaik untuk semua, sama ada yang menghentam kita ataupun yang memberi sokongan kepada kita. Kita doakan yang terbaik kepada semua agar semua kita nanti dapat mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada antara anda yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, jangan lepaskan peluang kerana tempoh promosi yuran keahlian ini akan tamat bila tamatnya tempoh PKP ini. Jadi sepanjang tempoh PKP ini sahabat-sahabat hanya perlu membayar sekali saja seumur hidup. Yuran keahlian hanya serendah RM250 dan jika ada yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Saya nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Sekejap lagi admin kami akan reply komen anda, kami akan berikan link. Anda tekan link itu nanti dia akan bawa masuk ke dalam WhatsApp admin kami. Nanti boleh berkomunikasi dengan admin, boleh minta bantuan dia untuk daftar jadi ahli cepat Quran dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan segera mungkin buku ke rumah anda. Ataupun sahabat-sahabat boleh terus WhatsApp kepada kami, nombornya seperti tertera di bawah ini, 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, nombor WhatsApp hotline kita 0111-621-7797. Siapa nak print screen boleh print screen, siapa nak ambil pen boleh tulis. Habis live ini terus WhatsApp kami bagi tahu nak jadi ahli, nanti kami akan bantu anda untuk buat pendaftaran. Dan jika ada di kalangan teman-teman yang tak tahu nak print screen, tak ada pen nak tulis nombor ni, jangan bimbang, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Biar pihak kami yang menghubungi anda untuk membantu melakukan pendaftaran. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Ataupun bagi mereka yang mungkin familiar buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web ini www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di website ini dan jika ada sebarang masalah, jangan malu, jangan segan untuk menghubungi nombor yang tertera di bawah 0111-621-7797. Nombor telefon yang atas di bawah itu nombor telefon pejabat. Tapi yang bawah sekali itu adalah ada WhatsApp, nak call pun boleh, tapi kita lebih prefer WhatsApp lah untuk peringkat awal ini.
supaya nanti kalau kita tak sempat angkat telefon anda pun tak marah pada pihak kami. Kerana biasalah kadang banyak mesej yang masuk, jadi kita memerlukan sedikit masa untuk mengambil untuk menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekali lagi saya buka dan saya nak mengajak semua sahabat-sahabat yang belum lagi menjadi ahli, kepada mereka yang dah pun menjadi ahli, yang dah pun terima buku, yang dah pun terima akses kepada rakaman pelajaran, jika ada sebarang persoalan, jangan malu, hubungi nombor yang tertera di bawah. Dan jika anda belum lagi menjadi ahli cepat Quran, jangan lepaskan peluang sepanjang promosi tempoh PKP ini untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran, kerana yuran keahlian hanyalah sekali untuk seumur hidup. Kalau kita hidup lagi 20 tahun, 30 tahun selagi itulah kita akan terus dapat belajar bersama-sama dengan kami tanpa perlu membuat apa-apa bayaran, insya-Allah. Sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang ini. Komen nak jadi ahli cepat Quran ataupun WhatsApp ke nombor tertera di bawah, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Baik, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jika ada sebarang soalan, mereka yang nak jadi ahli, pada mereka terima kasih Asnawati yang memberikan nombor telefonnya 08. Saya rasa ini mungkin daripada Singapura ataupun Indonesia, saya tak pasti. 08 daripada mana, Fan? Terima kasih Nasir Misai yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran. Jika anda ada sebarang persoalan, saya nak berikan slot 1 atau 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran. Jika ada sebarang persoalan, boleh tulis di ruangan komen. Saya nak menjawab sekarang ini. Jika ada sebarang soalan, terima kasih Puan Khatijah Husin yang memberikan nombor telefon untuk mendaftar sebagai ahli. Terima kasih Mas Syarif juga yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini adalah merupakan perjalanan kita bersama. Ini bukan saja perjalanan anda. Perjalanan untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran ini bukanlah misi anda sendirian. Ini merupakan misi kita bersama. Misi kami untuk membantu anda bersama-sama untuk meningkatkan bacaan Al-Quran. Oleh itu, jika ada sebarang masalah, jangan malu. Kadang orang kita ni, dia malunya, perasaan malunya itu menebal sangat. Malu nak belajar. Jangan malu. Biar kita susah sedikit tak apa di waktu hidup ini. Agar nanti bila kita pulang bertemu Allah di padang mahsyar, sekurang-kurangnya kita pulang dalam keadaan kita ada jawapan yang kita telah berusaha untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan nanti bila kita pulang bertemu Allah, Allah bagi tanya kepada kita, kamu hidup di dunia, aku berikan nikmat, penuh kenikmatan sampai 40, 50, 60 tahun. Kemana masa dihabiskan? Sampai tak ada masa untuk nak belajar mengaji Al-Quran. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang berhajat, terima kasih Puan Rina Taini nak jadi ahli cepat Quran. Kami akan hubungi nanti mereka yang komen nak jadi ahli itu. Kita akan bagi reply di komen itu, kita akan bagi link WhatsApp. Jadi nanti anda tekan link WhatsApp itu boleh berkomunikasi. Nanti admin kami akan bantu bagaimana untuk buat pendaftaran nanti, insya-Allah. Baik, ada soalan? Jika ada soalan, saya nak ambil 1 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan anda jika ada soalan. Baik, terima kasih Kak Ani Nuraini. Mungkin Kak Ani Nuraini ni dia kata, ya Ustaz, terima kasih kerjasama pihak Ustaz, seronok jadi ahli cepat Quran. Mungkin Puan Ani ni telah pun menjadi ahli cepat Quran. Jika ada sebarang soalan, insya-Allah boleh hubungi kami. Had Yahya, terima kasih berminat untuk berhajat nak jadi ahli, insya-Allah. Saya mendoakan sahabat-sahabat yang berhajat ataupun yang telah menjadi ahli dipermudahkan urusan kita untuk bukan saja urusan belajar mengaji ini, tapi dalam urusan kita menghadapi kehidupan kita seharian ini. Biasalah dalam hidup ini, macam saya kata di mukadimah awal saya tadi, kehidupan ini merupakan satu ujian. Lahir ke dunia ini sudah merupakan satu ujian untuk membuktikan kepada Allah bahawa kita beriman kepada Allah ataupun sebaliknya. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, berusahalah sebaik mungkin menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Baik, terima kasih Mak Nur Ramli yang memberikan nombor telefon. Terima kasih kepada semua yang berhajat. Rahim alias begitu juga berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran. Ini mereka yang jadi ahli cepat Quran ni, saya kalau boleh saya nak sangat-sangat anda kalau dah jadi ahli, ajak pasangan anda belajar sekali. Gunalah buku yang sama yang kami berikan tu. Belajarlah bersama-sama. Ajak pasangan, ajak anak-anak.
kita hidupkan suasana Al-Quran dalam rumah kita, insya-Allah. Jika ada masalah, tak tahu macam mana, anak tanya ustaz tak tahu nak jawab ni, hubungi kami, insya-Allah. Kami akan bantu anda untuk memberikan jawapan kepada anak-anak anda yang bertanya. Kadang biasalah anak-anak ni kadang soal mereka, otak mereka cergas, suka bertanya dan sebagainya. Jadi baiklah sahabat-sahabat, insya-Allah saya rasa setakat itu dahulu. Puan Hasnah kata bonda dah tua ustaz. Jangan jadikan umur kita. Kadang orang Allah kalau nak bagikan hidayah ataupun nikmat itu tak tentu masa. Tak tentu masa. Bersyukurlah selagi mana ada perasaan iman dalam diri kita, itu merupakan kita masih lagi dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat-sahabat, ada yang kata nak beli buku tajwid. Kami tidak menjual buku sahaja. Kita mengajak sahabat-sahabat untuk menjadi ahli. Pada mereka yang menjadi ahli, automatik kita akan berikan buku asas, buku tajwid, rakaman buku tersebut. Saya telah merakamkan setiap muka surat daripada buku tersebut untuk sebagai panduan anda belajar mengaji. InsyaAllah yang berhajat boleh komen nak jadi ahli ataupun tinggalkan nombor telefon anda ataupun terus WhatsApp kami 0111621797. Baik sahabat-sahabat, insya-Allah setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Jangan lupa janji temu kita esok hari pada 7 pagi ada, 3 petang ada, 10 malam ada. Yang belum lagi like dan follow page Fatihah Learning Center, kena follow, kena like page kita, insya-Allah, untuk mengikuti sambungan bacaan ayat. InsyaAllah sahabat-sahabat kita bertemu lagi di ruangan akan datang. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah ada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.